Antara Menteri Malaysia paling gagal. Pakar kajian antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia UUM menamakan Datuk Razi Jidin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai menteri yang paling gagal dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Datuk Ahmad Zarian Muhammad Nazri berkata bukan sahaja golongan pertengahan dan berpendidikan tinggi mengutuk Razi selaku Menteri Pendidikan. Makcik-makcik bawang pun banyak juga mengutuk YB Menteri Pendidikan ini. Merujuk kepada Azmin, Ahmad berkata, saya pun tak tahulah apa yang dia buat. Ahmad membandingkan prestasi Malaysia dengan Indonesia dan Vietnam. Saya rasa semua orang tahu dengan apa yang sudah berlaku dengan keadaan ekonomi, dengan perdagangan antarabangsa kita, dan it is a fact kan? Kita kena terima hakikat, ini adalah faktanya, tegas beliau. Beliau melihat situasi ini berdasarkan laporan di mana prestasi pelaburan langsung asing ke negara ini yang merosot dalam masa setahun. Katanya Azmin hanya berjaya menarik ahli-ahli keadilan untuk menyertai Tan Sri Muhyiddin Yassin. That was his political acumen kan? Kita tak boleh nafikan itu sahajalah yang berjaya. Tetapi dari segi apa? Soal beliau. Berbeza dengan Razi yang mendiamkan diri, Azmin cuba mengawal kerosakan nama baiknya menerusi satu wawancara di Sinar Harian Ahad lalu. Untuk memulihkan dan mencerdaskan semula ekonomi, kita terpaksa menyuntik sebanyak 320 bilion ringgit bukan sahaja untuk membantu industri dan syarikat yang besar tetapi juga peniaga-peniaga kecil termasuk makcik Kiah bagi melindungi pekerjaan dan menjamin pendapatan mereka katanya. Beliau menyalahkan serangan pandemik COVID-19 sebagai punca kemerosotan ekonomi Malaysia. Kita lihat juga kesan kepada pengangguran pada suku kedua tahun 2020 yang mencatatkan 5.3% walaupun setelah suntikan pakej rangsangan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2020, pengangguran dicatatkan pada kadar 4.8%. Alhamdulillah, setelah setahun kita melalui pandemik COVID-19 ini, hari ini hampir ke semua sektor ekonomi telah pun dibuka. Lebih 15 juta tenaga kerja rakyat Malaysia kembali bekerja. Pada masa sama kita juga melandaikan lekuk penularan COVID-19. Jadi inilah kejayaan kita dalam tempoh setahun ini, ujarnya. Mudahnya Azmin melontarkan kesalahan kepada COVID-19 dan kemudian mengambil kredit ke atas kejayaan Kementerian Kesihatan Malaysia yang dipandu oleh Ketua Pengarahnya Tan Sri Nur Hisham Abdullah. Azmin jangan buat lupa bahawa semasa Pakatan Harapan mentadbir negara, data Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kadar pengangguran pada Januari 2020 ialah 3.2% dan Februari 3.3%. Ketika itu negara sudah diserang oleh COVID-19. Namun dalam keadaan getir itu, langkah Sheraton dilaksanakan. Maka pada Mac 2020, kadar pengangguran mula meningkat kepada 3.9% sehingga 5.3% pada suku kedua 2020 yang diakui oleh beliau sendiri. Perlu diingat bahawa tidak ada kematian akibat COVID-19 semasa Pakatan Harapan mentadbir negara. Bilangan kematian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia akibat COVID-19 pada 13 Mac 2021 berjumlah 1,206 mangsa. Hakikatnya, pelaburan langsung asing Malaysia FDI telah menguncup sebanyak 68%, kata Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan UNCTAD dan laporannya pada tahun 2020. Situasi ini lebih buruk berbanding penguncupan purata rantau ASEAN iaitu 31% dan global 42% yang juga mengalami pandemik COVID-19. Fitch Ratings menurunkan penarafan keuangan untuk Malaysia dari A- kepada BBB+ yang secara tidak langsung akan menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. FDI dan penarafan keuangan itulah indikator prestasi Azmin yang jelas menunjukkan beliau seorang menteri yang gagal. Oleh kerana Azmin bekas pemimpin keadilan, kita lihat apa ulasan Ketua Pemuda AMK, Parti Terbabit. Segala-galanya bermula dari langkah rampasan kuasa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional sehingga mencetuskan pilihan raya negeri Sabah. Malah tidak ada permohonan maaf yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sehinggakan seluruh rakyat Malaysia terkesan disebabkan kerakusan orang politik, ujar Ketua AMK Akmal Nasir. Dan berkata Kerajaan Perikatan Nasional tidak mempunyai hala tuju yang jelas ke mana Malaysia ini ingin dibawa. Ujar Akmal, agenda ekonomi negara pincang dengan tadbir urus yang tidak telus. Ditambah pula dengan kemelut politik yang semakin meruncing antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kesemua ini telah menyebabkan satu demi satu pelabur mula meninggalkan negara beralih ke pasaran Indonesia. Apakah ini satu petanda positif bagi ekonomi negara? Soalnya, ternyata Kabinet XXXL 31 menteri, 38 timbalan termasuk Azmin gagal.
Jalan keluar terbaik yang perlu dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah meletakkan jawatan bagi membolehkan hanya mereka yang benar-benar berkebolehan memimpin negara di landasan yang sebenar. Ekonomi perlu dipacu dan kepimpinan negara harus dipulihkan dengan kadar segera, tegas Akmal. Mustahil Muhyiddin akan meletakkan jawatan setelah bersusah payah menebuk atap. Bukankah di negara ini ada katak-katak politik yang boleh dijentik bagi melengkapi nombor ahli parlimen untuk menyokong beliau?